أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masih lagi beri peluang kepada kita berizin dengan peluang dan juga masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini menjadikan kita di antara mereka yang dapat melaksanakan menunaikan tuntutan fardu ke atas setiap muslim, iaitu solat fardu maghrib, dan kita tunaikan dengan cara yang paling baik, iaitu di rumah Allah secara berjemaah. Dan alhamdulillah juga Allah telah memberikan bantuan kepada kita, pertolongan dalam kita melaksanakan ibadah dan juga ketaatan kepada Allah dengan kita mengikat diri kita di antara dua waktu solat yang juga mempunyai kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita mengikat diri kita di rumah Allah, ibarat dia seperti ikan di dalam air, yang mana bila masuk duduk dalam air seronok, gembira. Begitulah kita orang yang beriman ini, bila berada di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita seronok, kita rasa rindu dan sayang berada di dalam tempat yang mana disebut sebagai rumah Allah ini, dan padanya kita menyebut nama Allah, mengingati Allah dan membersihkan jiwa kita, insya-Allah. Jadi kita akan sambung bacaan kitab kita yang mana dinamakan Mukhtasar fi Usulil Fiqh, Kaedah Usul Fiqh, yang dikarang oleh Dr. Abdul Karim Zaidan. Bila rujuk kepada kitabnya, namanya lain, Al-Wajiz fi Usulil Fiqh, yang mana kitab ini diterjemah oleh Dr. Muhammad Ammar Adli. Kita telah masuk pada dalil-dalil hukum, dan kita telah masuk dalil yang keempat, iaitu qiyas. Dia apabila kita masuk dekat bahagian qiyas ini, sebagaimana telah kita nyatakan sebelum ini, mulalah kita menggunakan kedudukan akal untuk memahami dan juga kita istinbat hukum berdasarkan kaedah-kaedah yang telah dinyatakan oleh para ulama, yang mana menjadikan kedudukan akal ini dalam memahami nas dengan lebih baik. Sebab di sana kalau kita lihat berlakunya beberapa pemahaman yang mungkin kalau kita ambil pemahaman itu secara pukat, dia sebenarnya tidak beberapa tepat. Contohnya kita sebut guna akal lah tu, tak guna syarak. Sebenarnya di sana akal ada kedudukan yang istimewa di sisi syarak, terutama sekali bila bincang dalam bab usul fiqh. Usul fiqh ni maknanya kaedah usul fiqh, kaedah fiqh. Kaedah usul fiqh ni maknanya bagaimana hukum fiqh itu dikeluarkan. Maknanya kita belajar alat dia, kita belajar usul dia. Jadi dekat situlah kegunaan akal sebenarnya dalam kita mengistibat hukum yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis. Jadi bila kita pergi kat qiyas ini, dia barulah mari kepada kaedah. Kalau sebelum ni Al-Quran kita terima bulat-bulat, bila kita jumpa hadis kita terima bulat-bulat. Kita pergi dekat bahagian ijma' juga kita terima bulat-bulat. Dan di sana bila kita pergi kepada qiyas, qiyas ini umum dia, sebagaimana kita telah sebut sebelum ni, dia membandingkan dua
hukum. Yang satu padanya tak ada hukum lagi, satu lagi ada dah hukum di dalam Al-Quran ataupun hadis yang telah sabit hukum dia. Tapi di sana ada persamaan. Contoh paling mudah, arak lah. Arak memabukkan. Kita pun kias dengan benda lain yang sama memabukkan yang lain. Contohnya, ghaliknya arak ni adalah daripada inap, daripada anggur. Ada tak buah-buah yang lain boleh menjadi memabukkan, tapi tidak sebut di dalam hadis dan Al-Quran? Jawapan dia ada. Di sana ada arak dia berbuat daripada bali. Di sana ada arak dia berbuat daripada bijiran-bijiran yang lain. Dengan kata lain, sebenarnya arak boleh buat daripada buah-buah lain. Kalau saya dengar cerita orang pergi dekat orang asli tu, dia panggil tuak. Dia panggil tuak dia ni. Tapi sebenarnya arak yang dibuat daripada pelbagai bahan. Kita pun tak tahu daripada apa. Bahkan cuka pun boleh tukar jadi arak juga. Air nira pun boleh tukar jadi arak pada tempoh tertentu. Maknanya bila tempoh dia tu sampai ke peringkat boleh memabukkan, maka hukum dia ambil hukum macam arak. Dengan kata lain, boleh jadi hukum haram seperti mana minumnya arak. Jadi benda baru dengan benda yang telah ada nas di dalam Al-Quran, kita carikan persamaan dia. Kita carikan persamaan dia, maka dikeluarkan hukum padanya. Jadi nak bandingkan tu kita guna apa? Jawapan dia kita guna akal. Kita guna akal. Daripada kias ini, di sana ada. Nanti kita akan jumpa syarat-syarat kias. Di sana ada syarat hukum asal, hukum furu'. Bahkan kita jumpa pula benda tu, nanti kita akan jumpa syarat dia mestilah perkara tersebut benda yang zahir, yang kita nampak. Bukan benda yang kita tak nampak. Rupanya benda yang tersembunyi dia boleh pergi kepada kaedah yang kedua, dia panggil istihsan. Istihsan ni kita tak masuk lagi. Tapi dia sebenarnya kita kena faham betul kias ni baru boleh faham istihsan sebenarnya. Dia bukan manis, dia adalah pandangan ulama tu, siapa yang memperbaik istihsan ni hasanah, baik. Istihsan ni memperelokkan, kalau kita terjemah. Dia asal hukum dia tak boleh, bila mari istihsan jadi boleh. Itu ada perbahasan dia berdasarkan kaedah-kaedah yang dibuat oleh para ulama. Jadi sebagaimana yang kita tahu, bila kita mau sebut Al-Quran, ijma', qiyas, kita sebut 4 tu. Sebab apa kita sebut 4 tu? Kita tak sebut dalil-dalil lain. Kita pun fahamlah rupanya 4 ini adalah ijma' para ulama'. Maknanya semua ulama' dalam bahagian usul fiqh ni terima belaka 4 sumber dalil hukum. Bila pergi dekat yang lain tu, bila pergi dekat maslahah ni dinilai ada kebaikan pada perkara tersebut. Maslahah lawan dia mafsadah, ada keburukan. Jadi kaedah maslahah, kaedah istihsan tadi kita sebut tadi, kaedah dia panggil istishaq, kembali kepada hukum asal. Mari macam-macam dah. Hak tu dia panggil dalil-dalil yang tidak disepakati. Dengan kata lain, ada ulama guna, ada ulama tolak kaedah tersebut. Nah, kita baru masuk dalil yang disepakati yang terakhir, iaitu qiyas. Telah kita cerita apa itu qiyas dan kita masuk contoh. Dan itu kita dah masuk contoh yang ketiga. Sini disebut pada muka 188 ni, yang ketiga, membeli barang yang sedang dibeli dalam proses oleh saudaranya. Itu satu akad, atau melamar perempuan yang sedang dilamar saudaranya adalah perkara yang tidak boleh dilakukan. Kerana ada hadis yang melarangnya, iaitu sabda Nabi SAW, seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin lainnya. Dengan begitu tidak halal bagi seorang mukmin untuk melamar perempuan yang dilamar saudaranya atau membeli barang yang sedang dibeli saudaranya sebelum dia membeli barang yang sedang dibeli saudaranya sebelum dia saudara yang ni meninggalkannya. Dia baca terjemahan ni, baca pula terjemahan Indonesia. Saya cari dia punya ni. Dia bila pergi dekat bab
hadis ni hadis antara hadis yang jadi sumber hukum dalam bab muamalat lah. Maknanya Nabi SAW larangan Nabi pada khitbah ala khitbah akhihi. Yang kedua, bai' ala bai' akhihi. Maksudnya kita bertunang atas tunang orang lain. Jadi jawapan dia haram lah. Okey, timbul soalan. Dah kita contoh kita tunang tak? Kita boleh nikah ramah. Kita ni orang lelaki lah, boleh nikah ramah. Boleh tak nak tunang dua orang puang dalam satu masa? Jawapan dia boleh. Tapi orang puang tu tak boleh nak terima dua orang lelaki ke tak boleh. Rasa jelas dah hukum ni tak? Lepas tu dalam bab jual beli ni sebenarnya biasa berlaku sebenarnya. Bab jual beli, larangan ni kita nak pergi dalil dulu. Sebab faham dalil ni nanti dia akan ada bab kias dia. Dalil dia larangan jual beli atas beli orang lain. Contohnya kita janji nak jual ke si A ni 6,000. Contoh barang tersebut. Tak kira lah motosikal. Tiba-tiba mari kawan kita orang lain, kita dak dan serah lagi motor tu, mari orang lain tengah jalan khabar, saya nak beli 8,000. Kita pun terima hak 8,000 lah, tolak hak 6,000 kawan kita tadi. Rupanya haram. Haram. Tapi kalau akad tu telah terlaksana, telah berlaku, kerana dia berdosa, dan sekiranya nak kalau dia nak bertaubat, dia kena batalkan akad tu lah, ataupun minta dia panggil ijazah lah kebenaran daripada orang pertama untuk menghalalkan dia. Yang kata lain dia buat dalam keadaan berdosa. Jadi bab akad tu ada macam-macam lah pula. Kalaulah kita sebelum kita terima tu boleh batal. Tapi kalau kita terima guna dah mulai ada motor tu, siapa akan kalau nak serah balik tak boleh, tu dia kira berdosa lah, berdosa dan tak boleh nak patah balik. Kemudiannya daripada hadis tadi, sini disebut illah hukum adalah bahawa tindakan tersebut boleh memunculkan kedengkian dan permusuhan. Sini dia buat keluar illah. Illah ni dia bukan sebab, dia bukan hikmah, tapi dia seperti seperti macam sebab lah, tapi dia bukan sebab. Nanti dia akan bincang apa beza sebab dengan hikmah. Kadang-kadang orang ingat hikmah itu adalah illah, dan illah ni dia ada dawabit dia yang tersendiri. Sini disebut bila kita buat tu kita melampaui terhadap hak orang lain dan menyakiti dia, dan boleh menyebabkan mukhasamah. Mukhasamah ni boleh menyebabkan perbalahan, pergaduhan. Jadi itu illah dia. Maka disebut wa istijar insan ala istijar akhihi. Ni pula dia kiaskan dengan apa? Sewa. Sedangkan menyewa seseorang yang sedang disewa saudaranya adalah kejadian yang tidak ditetapkan hukumnya oleh nas. Boleh tak nak sewa atas sewa orang lain? Macam tadi beli, lepas tu kita pula beli atas orang lain. Boleh tak? Tapi ini bab sewa. Tapi bab sewa ni tak ada dalam nas, tak ada dalam hadis, tak ada dalam Quran. Dengan begitu kejadian ini disamakan atau dikiaskan kepada kejadian pertama kerana keduanya memiliki illah hukum yang sama. Dengan begitu keduanya memiliki hukum yang sama, iaitu dilarang melakukannya. Bab sewa atau sewa ni dia contoh yang jelasnya seperti contoh jual beli tadi. Saya beri sewa ke si A dengan harga 3,000. Mari orang ketiga khabar saya nak sewa, biarlah 5,000. Itu kita beri sewa ke orang yang kedua pun tak boleh. Sebenarnya dalam bab ni saya pernah cakap lah, orang bab sewa-sewa ni memang berlaku. Berlaku tak berlaku, ya bila lot tu tempat yang strategi, asalnya jual 2-3 buah, mari orang bawa duit cash. Saya nak bayar untuk 10 tahun lalu. Pak, wih 100,000. Jadi tuang kedai tu kelabu mata lah, kelabu mata, ambak habis hak sedia ada, sesat. Dan benda ni berlaku. Sebenarnya kalaulah dia bab sewa atas sewa orang lain dan sebagainya, itu dilarang. Kerana illah yang disebutkan tadi ialah iza menyakiti saudaranya yang lain dan juga boleh menimbulkan perbalahan. Memang balah lah dalam bab demikian. Kalau kita rumah, Ya. saya rumah, saya sewa. Lepas tu saya sewa
Dia dalam bab ni kita kena buka bab muamalat sikitlah. Dia yang paling moleknya ialah nak selesai hukum tu dengan izin tuan rumah hak asal. Dia kata dia maknanya ikut pandang kita nak buat apa dengan rumah tu walaupun nak ke sewa ke orang lain. Jadi selesai masalah. Sekiranya kita tak minta izin, sekiranya kita tak minta izin dengan tuan rumah yang asal, sebab tu kita yang benar, kita reda. Jadi tak timbul perbalahan izat tadi. Kita yang reda, kita milik, kita duduk sewa situ, kita wi. Tinggal lagi sekiranya kita tak maklum pada tuan rumah dan kita tahu tuan rumah ni beres je belaka, dengan syarat tidak merosakkan tujuan rumah tu diberi sewa. Maksud dia gini, kalaulah kita beri sewa ke orang lain untuk sewa duduk macam kita, tak merosakkan rumah, tak ada masalah. Kita kiranya tuan rumah pun reda je, tak ada masalah. Tapi kita beri ke, contohnya kita beri sewa ke bengkel kereta, asal rumah bengkel kereta, jadi rumah tu punah jadi bengkel kereta. Hak tu kerosakan itu akan ditanggung oleh hak penyewa yang beri izin tu lah, sebab dia kira dah salah akad tujuan. Aha. Dia sebenarnya syarat dia izin tuan, kena maklum ke tuan kedai tu, tuan hak asal tu. Sebab kena maklum lah hak tu yang terbaik lah. Sebabnya situ dia punya isu dia kat sini sekiranya ada boleh timbul perbalahan. Boleh timbul perbalahan sebab maknanya kita dah sebenarnya bukan milik kita nak beri sewa ke orang lain. Tapi sebab tuan rumah tu khabar ikut pandai nak buat apa, ni biasa berlaku lah. Atau ada orang buat sewa bilik, sebenarnya tak ada masalah. Kalau tuan tu dia bagi izin, tak ada masalah. Tapi kalau dia maknanya kalau tanpa izin dia akan bergantung pada hukum tadilah. Kalau rosak ke dan sebagainya tu kita yang tanggung. Dan yang kedua, sekiranya tuan rumah tu tak reda pula, kita kena selesaikan benda tu lah. Jadi sebenarnya dalam bab akad jual beli ni dia ada asas dia. Dalam hadis sebut bai' antaradin. Jual beli ni mesti reda meredai. Nak capai reda meredai itu ada macam-macam kaedah fiqh berkaitan dengan hukum sewa beli jual dan sebagainya. Hatta kita jual bila kita boleh pulangkan balik. Dia ada istilah akad ketika jual beli tu tak selesai selagi mana dia tak dia panggil dalam majlis akad lagi. Bila disebut majlis akad tu macam mana? Macam kita ni lah. Beli, bila bayar dah boleh risik, dah boleh nak pulangkan dah. Betul tak? Tapi kalau ikut hukum fiqh, lagi dak tubik kedai tu, kita boleh pulangkan balik, batalkan balik akad kita. Kalau ikut hukum fiqh lah. Jadi benda tu pun biasalah diterangkan. Tapi benda-benda tu supaya kita ni tak berlaku perbalahan. Nak capai maqasid utama iaitu redha meredai dalam jual beli. Ni kita bincang bab sewa ni, asal tak ada hukum dia, dikiaskan dengan hukum khitbah tadi, apa ni disebut tadi, tunang dengan hukum beli atas saudaranya. Dia ada selagi keadaan yang biasa berlaku. Contoh kedai borong banyak-banyak. Kita tanya barang dia ada tak? Dia kata ada. Sebenarnya tak ada. Lepas tu dia pergi ambil barang kad tu, dia dah menipu dah situ. Maknanya situlah. Lepas tu dia boleh berlaku dia beli barang orang lain, dalam masa yang sama kita tak setuju lagi. Tu dia ada hukum perbahasan dia pula. Kalau kita tolak macam mana? Tapi kita tak bukalah kitab muamalat hari ni. Sebab dia sebenarnya saya seronok bincang bab fiqh, bab muamalat. Sebab dia macam berkait dengan keadaan kita semasa lah. Kita pun teringat kita pernah buat akad gini, akad gitu dan sebagainya. Ya. Khiyar majlis. Kalau orang beli barang tu, dia tak keluar dari kedai tu. Ya. Itu barang tu jatuh je kan. Jadi sekarang satu nak jatuh. Orang tukang beli tu jatuh. Dia kalau dah rosak, dia tak boleh nak pulangkan lah. Dia gini. Dia pertama syarat dia kena pegang. Maknanya bila beralih dah, kalau rumah
kunci. Rumah kunci. Maknanya lepas pada beri kunci tu pak banjir. Tak, tu nak tuntut rosak rumah bak ni. Jadi sesat dah kita sebenarnya. Contohlah contoh. Contoh barang tadi dalam kedai lagi, contohnya beli jam. Tak, jam dinding. Belum tubik kedai tu pak jatuh pecah. Hak buat jatuhnya adalah hak beli itulah. Jadi kalau nak pulang balik memang tak boleh dah, sebab syarat pulang tu adalah nak batal akad lah dia panggil. Nak rujuk balik akad tu syarat dia mesti barang tu masih dalam keadaan asal. Jadi dia tak boleh pulangkan lah. Sebenarnya dalam bab muamalat ni banyak meraihkan pembeli lah. Dan masa sama dia jaga juga maslahah penjual. Keempat, ni bagi contoh yang lain pula. Jual beli di waktu azan solat Jumaat adalah perkara yang dilarang kerana ada nas yang menetapkan hukumnya, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan solat Jumaat, maka bersegeralah kamu untuk mengingati Allah dan tinggallah jual beli, wazarul bai'. Ilat hukum ialah jual beli saat azan solat dapat menghalangi kaum muslimin untuk melaksanakan solat dan kemungkinan boleh meninggalkannya. Ilat ini ditemukan di dalam sewa, gadaian atau pernikahan di waktu azan solat Jumaat. Dengan itu hukum seluruh tindakan tersebut adalah dilarang kerana dikiaskan kepada jual beli di saat azan solat Jumaat. Jadi jual beli ketika azan hukum dia haram dan dilarang. Dan di sana ada perbahasan hukum. Adakah dia panggil munjis ataupun terlaksana tak akad tersebut? Maknanya buat jual beli. Dia sebenarnya bab ni ulama bahas hak mudah kali, hak biasa berlaku. Nak pergi masjid bawa motor. Cek motor minyak nak habis dah. Orang bang, kita pun pergi isi minyak masa orang bang. Tak jual beli tak dia panggil situ. Jual beli kan? Apa hukum dia? Kalau ikut ayat ni, zahir ayat ni, jawapan dia tak boleh lah. Jadi hak paling selamatnya kita ni kadang-kadang sebab lambat kita itulah jumpa hukum ni. Kalau kita pergi awal apa selesai je. Bila lambat. Di sini ada perbahasan khilaf ulama lah. Tapi saya berpegang pada bila masuk bab mudarat ni ataupun darurat lah, maksudnya penting berhajat pada perkara tu, dikira masuk dalam usaha kita nak ke masjid lah. Tapi pahala Jumaat tu dia tak dang lah dengan hadir lambat tu. Jadi sini dia khabar dia kiaskan dengan hukum apa? Sewa ni sebahagian jenis akad. Gadaian ar-rahnu juga jenis akad. Akad nikah juga dia sejenis akad. Tapi dalil tak ada, tapi dikiaskan dengan hukum jual beli biasa tadi, maka hukum dia juga dilarang. Nah, jadi adakah sah jual beli dan sebagainya, itu ada perbahasan pula. Sekiranya dia belum guna, belum rosak, maka terbatal. Kalau dia guna dah macam dia beli dah, tu macam makanan lah. Kita beli waktu azan itu makan telang dah. Tak, memang dosa dah masa tu. Lepas tu hak je telang tadi kan dia nak buat. Itu perbahasan dia. Jadi hak bahagian hak punah, hak rosak, hak telang dah tu dikira berdosa dan tidak perlu dipulangkan lah. Tapi kalau hak boleh dipulangkan, dikira akad tadi batal. Tapi dalam bab akad nikah dia tak ada khilaf dah bab tu. Maknanya dia akad waktu azan Jumaat, jawapan dia batal. Gitu je lah. Cuma hukum jual beli ni yang saya bacalah ketika mana Jumaat ni hanya terpakai pada yang mukim, yang wajib Jumaat. Jadi timbul pula hak puan jual beli, jawapan dia tak apa. Hak jual puan, hak beli pun orang puan. Tapi di sana ada, bila dibenarkan di sana adalah dawabit dia supaya kita tak lari daripada ilat tadi. Kalulah hak duk jual beli tu orang puan belaka depan masjid, tu dok kena jugalah. Wallahu alam. Bab tu cumanya kita nak sebut bab kias ni. Kias hukum yang tak ada asalnya, iaitu akad nikah waktu azan tak ada hukum, sewa tak ada hukum, tapi dikiaskan dengan dalil tadi, maka diharamkan hukumnya. Syarat-syarat kias. Kita masuk syarat. Di sebenarnya bahagian syarat ni saya baca 2-3 kali dah. Cumanya nak ringkaskan pun tak boleh, tapi kena baca kok.
Sebab bila pergi kepada syarat ni, dia masuk dalam suasana belajar sikit lah, kena ingat sikit. Jadi syarat yang pertama, adapun rukun-rukun lain tentunya harus dirincikan termasuk syarat-syarat ilat. Sini disebut proses qiyas tidak sah kecuali jika telah memenuhi syarat-syarat khusus. Di antara syarat-syarat khusus tersebut adalah yang berkaitan dengan asal. Ingat asal tu adalah kalau bab arak tadi, hukum arak tu sendiri. Ataupun kita ambil contoh bab nikah lah, bab beli waktu azan lah. Bab beli waktu azan tu adalah hukum asal dia, memang ada dalil, hukum dia haram. Dan kita nak bincang hukum asal tu macam mana syarat dia. Jadi syarat dia disebut, yang pertama syarat-syarat hukum asal. Hukum asal ni harus hukum syar'i yang bersifat amaliyah, yang berlaku dengan nas Al-Quran atau sunnah. Maknanya hukum kait dengan hukum fiqh lah, mudah kata. Hukum amali ni hukum fiqh, hukum berkait dengan perbuatan dan sebagainya. Kalau bab hati tu dia bukan bahasan hukum. Yang kita nak bincang pada hari ni, maknanya nak qiyas hukum bab hati ni tak boleh. Tapi dalam bab qiyas hukum ni mesti berkaitan dengan amali. Adapun hukum asli itu berlaku dengan ijma'. Tadi Al-Quran dan juga sunnah dalil dia. Dia pergi kepada tahap dalil dia yang ketiga, iaitu ijma'. Kan Al-Quran, sunnah, ijma'. Maka sebahagian ulama usul menyatakan tidak sah qiyas dengan keadaan tersebut. Dan ada sebahagian lagi menyatakan sah hukum sekiranya perkara tersebut ada ambil dalilnya daripada ijma'. Itu dua pembahagian ulama' lah di situ. Kita sebenarnya dalam bab qiyas ni pun kita boleh rujuk macam-macam hukum yang telah ada, yang telah selesai dengan penggunaan dalil qiyas ini sebenarnya. Di antara kesesuaian antara asal dan hukumnya seperti mana yang akan dijelaskan selanjutnya. Dengan begitu tidak menyebut sandaran ijma' tidak menjadi masalah dan tidak boleh menghalangi supaya mengenali ilah. Ini adalah pendapat yang rajih. Jika hukumnya berlaku dengan qiyas saja, maka tidak sah sama sekali qiyasnya, akan tetapi qiyas wajib dilakukan kepada asli yang ditetapkan hukumnya oleh nas. Sini nak sebut sini pandangan pengarang kita Dr. Abdul Karim Zaidan menyatakan bahawa boleh. Dia tidak boleh dengan furuk sahaja, dia mesti ada dalil juga sekurang-kurangnya dengan nas, walaupun dengan nas itu walaupun dengan ijma'. Jadi syarat yang kedua, hukum asal tersebut harus difahami maknanya seperti berdasarkan ilah yang boleh difahami dan diketahui akal. Sini nak sebut syarat yang kedua, mestilah kita faham. Di sini disebut faham maknanya, makul makna. Bi an yakuna mabniyan ala ilah yastati akal idrak. Yang mana kita ni akal kita boleh mencapai, boleh fikir perkara tersebut. Dia boleh sebut idrak. Idrak ni capaian akal kita. Sebenarnya kita benar tak boleh nak memikir benda yang kita tak boleh nak capai. Mudah kata gitulah. Kalau kita nak faham mudah, kalau kita ingatlah, ataupun kita tengok budak-budak. Budak-budak ni kalau kita perhatikan daripada kecil tu, maknanya siapa umur 5 tahun tu, dia hanya mikir tentang diri dia saja. Dia tak mikir pun orang sekitar dia. Maknanya biasa umur 5 tahun ni ataupun umur 7 tahun lah, dia mula berfikir orang sekitar dia, kawan-kawan dia, mak ayah dia. Sebenarnya dia punya akal dia tu ada lapisan. Maknanya belum lagi idrak seperti orang dewasa. Kesedaran dia sampai ke balik. Bila balik ni barulah dia berfikir tentang hal-hal nak berkahwin tersebut. Maknanya kahwin apa semua, bila balik ni barulah dia mampu nak capai. Kenapa orang lelaki perlu kahwin dengan orang perempuan. Tapi sebelum pada umur tu dia dah mikir. Dia mikir perempuan orang lelaki kawan je lah. Gitu. Maknanya idrak kita tu bertahap. Sebab tu budak ni disebut sebagai mumayyiz, tak mumayyiz. Begitu juga akal kita yang sedia ada walaupun kita dah dewasa, dia panggil akal yang cegah ni, tetap ada perkara yang tak dicapai oleh akal kita. Jadi perkara yang tidak dicapai oleh akal tu tidak boleh dijadikan hukum asli. Mudah kata gitulah. Sini namun jika akal tidak boleh memahami ilah, maka qiyas tidak boleh dilakukan.
Maka para ulama berkata tidak berlaku qiyas pada hukum hakam bersifat ibadah. Sini nak beri contoh yang mudah. Bila kita sebut tak boleh benda yang tidak dicapai akal, contohnya kita nak qiyas pada perkara yang bersifat ubudiyah. Ubudiyah ni ibadah semata-mata kerana Allah. Contohnya jumlah rakaat. Jumlah rakaat. Subuh 2 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Hak lain semua 4 rakaat. Kita pun nak qiyas keadaan tu dengan hukum yang lain, contoh. Tak boleh. Sebab apa? Kita tak ubudiyah. Kita memang taat semata-mata. Tak tahu pun hikmah sebenarnya. Hikmah mungkin kita boleh sebut, tapi ilah bukan perkara yang dikaitkan dengan benda yang tak dicapai oleh akal. Contohnya lagi, bilangan hukuman 100 kali rotan. Sini disebut 100 kali cambukan. Cambukan ni rotan lah, terjemahan ikut Indonesia. Untuk orang berzina, zina yang ghairu muhsan, yang tidak berkahwin lagi ataupun tidak pernah menikmati nikmat perkahwinan yang sahih, maka dirotan sebanyak 100 kali. 100 kali tu ambil mana? Apa ilah dia? Apa sebab hikmah dia? Kita dah nak mikir. Dalih nak mikir. Walaupun mungkinlah kita pernah baca boleh mengeluarkan satu hormon ataupun enzim yang boleh merawat AIDS. Tu saya pernah baca lah. Hasil daripada rotan tersebut. Mana hikmah? Kalau orang temu hikmah dia tu, serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu minum arak 80 kali sebatang. Tak. Jadi banyaklah perkara-perkara yang melibatkan bilangan dan sebagainya, itu perkara yang kita tidak boleh nak fikir dengan akal, maka tidak boleh dikiaskan dengan perkara tersebut. Sini disebut jika hukum asal boleh difahami maknanya, iaitu yang dibangunkan di atas ilah yang mungkin bagi akal mengenalinya, maka kiasan keadaan seperti ini tentunya tidak ilahnya diketahui dan benar-benar berlaku di cabang. Cabang ni furuk ni maknanya hukum yang kita nak kiaskan. Baik apakah hukum asal tersebut berasal dari hukum hakam azimah atau termasuk dari hukum hakam rukhsah. Contoh hukum hakam azimah ialah diharamkan meminum khamar, dilarang bagi ahli waris yang membunuh untuk mendapatkan harta warisan. Sedangkan contoh dari hukum rukhsah ialah memakan bangkai dan perkara haram lainnya di saat darurat atau terpaksa. Jadi sini kalau dibangunkan dia hukum ni rukhsah dan azimah. Ni pun panjang juga perbahasan dia. Rasa pernah kita bincang panjang dulu, sebab peringkat awal tu kita jumpa dah rukhsah dengan azimah. Rukhsah adalah kelonggaran. Azimah ni hukum asal. Hukum asal ni dilarang makan khinzir. Tu hukum asal dia. Tapi ketika darurat nak selamatkan nyawa, boleh makan khinzir dengan qadar dia. Kalau sebut qadar dia kan, boleh buat gula pula, masuk bagi ramai-ramai pun tak boleh. Dia qadar dia untuk menyelamatkan nyawa sahaja. Jadi boleh tak kita nak kiaskan pada hukum azimah? Maka jawapan dia, tengok berapa keadaan ni disebut boleh difahami, tentunya tidak ilah. Saya kat mana ni dalam Arab ni? Okey, dia boleh juga kias dengan keadaan tersebut. Walau maknanya kias dalam keadaan darurat. Sebenarnya dalam keadaan darurat ni, kalaulah khinzir kita boleh makan, apatah lagi binatang-binatang yang tidak boleh dimakan yang lain, seperti ular. Ular, cara nak makan ular dia ada kaedah dia, tak boleh bahang kepala dia. Kena buang kepala dia, lepas tu buang kat perut dia, lepas tu boleh siap kulit, boleh makan lah.
Ni dalam YouTube ia ajar belaka cara nak makan ular, cara nak makan tu bewok dan sebagainya. Maknanya kalulah kita terdesak dengan keadaan tersebut. Terdesak dengan keadaan tersebut. Bila sebut bewok saya terbaca satu apa ni sebaran lah. Hari ni lah saya terbaca. Maknanya bewok ni bagus. Bagus baik dah baik dia. Antara dia makan ialah telur ular. Jadi bila ada bewok, maka ular, spesies ular ni dia tak membiak sangatlah. Jadi bila tak ada bewok, ular akan berleluasa. Jadi kalau ada bewok tu ambak je lah, jangan bunuh. Tu dia punya sebarang saya faham lah. Tapi begitu, maknanya Allah cipta semua benda ni, walaupun kadang kita tak nampak sisi baik dia, rupanya ada hikmah dia. Ada hikmah dia. Hendaknya hukum asal tersebut memiliki ilat yang mungkin berlaku di cabang. Hak ni kalau bahasa Arab mudah lagi faham. An yakuna lahu illah yumkin tahaqqaqaha fil fur'i fil fara'. Maksudnya illah tersebut boleh berlaku pada hukum furu' dia. Maksudnya kalaulah kita ambil hukum asal arak tu memabukkan, illah dia. Kita pun pergi dekat air gas. Air gas ni tak memabukkan. Jadi memabukkan tu tak ada pun pada air gas. Maka tidak boleh dijadikan kias. Tu yang nak khabarnya. Mesti pada perkara tersebut ada boleh memabukkan juga. Maka barulah boleh dikiaskan kepada hukum arak tadi. Yang keempat D. Kalau dalam kitab bahasa Arab ni dal. Dia buat D. C dia buat jim. Hukum asal hendaknya tidak khusus padanya, kerana kekhususan boleh mencegah berlakunya pada cabang. Jadi hukum asal ni dia tidak boleh ada yang khusus, terutama sekali ikhtisas, khusus untuk Nabi. Contohnya kahwin lebih daripada 4 khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada hukum pula, hukum selepas Nabi berkahwin, isteri Nabi yang telah dikahwini oleh Nabi ni haram berkahwin dengan dia. Sebab tu digelar sebagai Ummahatul Mukminin. Kemudiannya ada lagi hukum khusus yang lain. Banyak lagi hukum khusus yang lain. Yang disabit dalam nas. Ini adalah contohnya. Diharamkan menikahi seluruh isteri. Okey. Dengan begitu tidak boleh dikiaskan selain daripada Rasulullah dalam hukumnya yang haram boleh tersebut. Sebenarnya dalam kitab kita ni ada pelbagai lagi contoh, tapi dalam syarah kita, dalam terjemahan kita ni dia ambil satu saja contoh. Jadi untuk syarat hukum asal ni selesai dah. Dengan kata lain, kalau kita nak ingat malam ni apa yang kita belajar malam ni, hukum asal tu dia mestilah hukum amali, hukum fiqh yang amali, maknanya hukum fiqh lah mudah kata. Yang kedua yang boleh kita capai dengan makna bukan hukum ibadat, bilangan rakaat dan sebagainya. Yang ketiga mesti boleh dipakai pada hukum yang kita nak sandarkan padanya, makna furu' dia, cabang dia, makna benda yang kita nak kiaskan. Dan yang terakhir hukum asal tu dia bukanlah khusus untuk Nabi ke. Jadi kita boleh sandarkan hukum padanya. Boleh sandarkan hukum padanya. Sebab bab hukum khusus pada Nabi ni ada juga perbahasan dalam bab melabuhkan jibat dan sebagainya, itu ada perbahasan juga. Sebab sana dia kait juga dengan khusus Nabi ke tidak dan sebagainya. Tu sebab dia pemakaian, dia panggil pemakaian yang tutup habis tu, daripada kepala sampai ke kaki tu. Kita panggil apa ni Allahumma salli ala Muhammad. Bukan pudah. Pudah tu kat muka tu je. Bukan khimar. Khimar, dah ingat dah. Khimar ke? Kha ke? Khimar, tak ingat dah. Tapi maksud dia pakaian tu kena tutup habis. Adakah khusus untuk Nabi, untuk isteri Nabi ke tidak? Jadi ada lagi. Sebab kalau kita tengok ada sebahagian ulama yang menyatakan wanita ni wajib pakai demikian.
antaranya di Pakistan dan sebagainya. Pakaian puannya hotu je, pakai habis, tutup daripada kepala sampai kaki. Dalil dia macam saya sebut tadi, kait dengan ayat Al-Quran cerita kena labuhkan sampai tutup habis. Tapi tempat kita menyatakan bahawa itu adalah khusus untuk isteri Nabi, maka kita tak boleh nak kiaskan hukum tu. Maka cukuplah kita dengan pakaian yang menutup aurat yang kita tahu sekarang ni lah. Kena labuh setakat mana, menutupi dada dan sebagainya itulah. Taklah sapa ke kaki lalu. Tak, mata pun pakai tutup gitu juga, nampak jarang saja. Jadi perbahasan-perbahasan hukum tu sebenarnya bila kita masuk bab-bab dengan contoh yang mudah kita faham, insya-Allah kita akan lebih baiklah memahaminya, insya-Allah. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang tu daripada saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.